Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Muhammad Zain, atau di Facebook Aiman Farar Azam, daripada alumni Al-Islah Sungai Petani tahun 1995 sehingga 2003. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsikan satu peringatan, satu tazkirah, satu muhasabah untuk diri saya dan juga rakan-rakan di Ikram Musleh yang melihat tazkirah ini, dan tajuk yang diberikan kepada saya adalah berkenaan dengan taubat. Dan sudah semestinya kita di dalam bulan Ramadan ini, aspek taubat ini adalah benda yang paling penting lah sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah, untuk kita memfokuskan bagaimana kita beramal dan juga kita ingin menghilangkan dosa-dosa kita, kesilapan kita, bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya masih ingat antara topik yang banyak acap kali dikongsikan oleh muallim dan juga muallimah ketika saya di sekolah rendah Al-Islah Sungai Petani, sekolah menengah dan sebagainya, tentang taubat. Dan bila kita berbicara ataupun bercakap tentang taubat, sudah semestinya benda pertama yang kita tahu apa itu maksud taubat. Kalau dalam silibus Ikram Musleh ataupun buku dulu saya, tak cantik macam buku kita sekarang lah. Dia buku yang warna merah, warna hijau tu kan, atau warna biru untuk fiqh. Taubat itu bermaksud dalam bahasa, dia bermaksud rasa bersalah, menyesal di atas perlakuan ataupun perbuatan yang salah ataupun yang tidak baik. Jadi itulah maksud taubat, iaitu bagaimana kita pertamanya kena ada rasa bersalah. Kita kena ada rasa kesal dengan perbuatan ataupun dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan ada juga kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 135 sampai 136 kan, Allah berfirman tentang apabila mereka melakukan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon untuk diampunkan dosa-dosa, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Dan Allah kata apa pula dalam ayat yang ke-136 tu, yang 135 tu tentang elemen taubat tu, tapi 136 lepas taubat tu Allah berfirman tentang nikmat-nikmatnya. Dia ada input dia, iaitu kita bertaubat. Output dia Allah akan share, kalau kau betul-betul taubat, kau akan mendapat nikmat syurga. Mana dalam surah Ali Imran 136 tu Allah kata apa? Dan balasannya adalah keampunan daripada Allah. Bukan saja keampunan daripada Allah, tetapi juga kita akan dapat ni yang best ni kan, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kita akan kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah balasan yang terbaik untuk diri kita. Jadi dalam apa pun yang kita lakukan di dunia ini, saya rasa itu biasa. Kita pun tahu dunia ini adalah satu ladang yang kita nak semai kebaikan kita, amal baik kita, al-khair kita, bir kita, dan sebagainya. Ruang lingkupnya adalah untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga akhirnya kita nak kita punya final destination itu adalah syurga yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kat dunia ni kita nampak nikmat yang begitu best, kawan-kawan kita besar, rumah besar dan sebagainya. Kalau kita hanya melihat kepada the aim is nak benda tu, dia akan jadi agak tidak betul lah. Ada seorang ustazah saya ketika di sekolah Al-Islah Sungai Petani, dia kata kalau kita mengejar dunia tu, tapi dalam minda kita adalah untuk akhirat. Contohlah kita bekerja, kita bekerja, kita akan mendapat duit. Bila mendapat duit, setiap tahun mungkin gaji naik, buat bonus dan sebagainya. Sesudah semestinya kehidupan kita menjadi baik, dan dia kena juga bagaimana kita punya akhlak kita dengan manusia, dan juga bagaimana kita punya ibadah kita, akhlak kita dengan Allah SWT, dia kena beriringan. Dan kalaulah kita fokus begitu kepada dunia, begitu jugalah kita kena fokus kepada mencari akhirat dan juga mencari syurga. Jadi bila kita lihat tentang aspek taubat ni pula, dia ada tiga perkara lah, syarat untuk taubat itu diterima. Dia ada tiga.
Yang pertama adalah kita mengeluarkan kita daripada dosa ataupun kejahatan tersebut. Contohnya lah, kita suka melengah-lengahkan solat, dan secara sengaja. So, bagaimana untuk kita merubah diri kita, untuk kita bertaubat daripada dosa tersebut yang kita lakukan mungkin sebulan, 2 bulan kan. Jadi yang pertama, kita mengeluarkan diri kita untuk tidak mengulangi perkara tersebut. Keluarkan diri kita, cuba untuk solat di awal waktu. Cuba set alarm. Alarm masuk contohnya pukul 1.30, sila solat Zuhur. So kita solat di awal waktu, bukan solat di penghujung waktu. So pertama, syarat untuk taubat adalah keluarkan diri kita dulu. Yang kedua, kita mestilah menyesali. Menyesali dengan sebenar-benarnya bahawasanya kita tidak mahu mengulangi dosa ataupun kesalahan tersebut. Kita dah cuba untuk solat di awal waktu tadi tu, kita berazam dan juga istiqamah untuk tidak mengulangi. Itu yang kedua. Dan kena ada usaha dan juga komitmen. Dan yang ketiga, mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah 3 proses syarat untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah An-Nur ayat 31, Allah ada berfirman yang bermaksud, dan bertaubatlah sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang ingin beriman, semoga kamu berjaya. Jadi sikap ataupun karakter orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang sentiasa bertaubat dalam kehidupan. Kalau kita sentiasa melihat, kita dah buat salah, kita nak perbaiki diri kita. So itu adalah sifat-sifat orang yang ingin berjaya. Dan ini ditulis pun oleh penulis-penulis daripada barat, from western, John C. Maxwell, yang banyak menulis tentang buku-buku on leadership dan sebagainya. Dia akan kata seorang pemimpin yang hebat itu, yang berjaya itu adalah orang yang mendengar apa yang orang di sekeliling cakap, dan juga bila dia melakukan kesalahan, dia own the mistake. Dia mengaku, ya saya buat salah, dan jom kita berubah menjadi lebih baik sebagai satu organisasi. Jadi elemen-elemen yang kita tengok, project managementnya, leadershipnya dan sebagainya dalam buku-buku yang tulis oleh banyaklah penulis-penulis prolific barat, sebenarnya semuanya telah ada gist dia, kandungannya di dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah semoga kita menjadi orang yang sentiasa bertaubat, menjadi orang yang lebih baik daripada semalam, dan akan sentiasa mencari perkara yang terbaik dalam kehidupan kita, dan selamat memburu Lailatul Qadar. Saya Aiman Muhammad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.